Bab nama yang paling baik di sisi Allah. Dan kata-kata seseorang kepada kawannya, ya bunai, wahai anakku. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir, katanya wulida li rajulin minna ghulam, salah seorang dari kami mendapat seorang anak, dia pun menamakannya Qasim. Kami pun berkata, kami tidak akan memberikan kepada engkau kunyah Abul Qasim, dan tidak ada kemuliaan bagi engkau dengan kunyah itu. Maka sahabat tadi memberitahu kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bersabda, berikan nama kepada anakmu Abdurrahman. Bab qaulin Nabi SAW, ini bab kata Nabi SAW, sammu bismi. Sammu bismi, berilah nama serupa dengan namaku, berilah namaku, yakni kepada anak kamu. Wala taktanu bi kunyati, tapi jangan kamu pakai kunyahku. Qalahu Anas. Anas menyebutkan perkara ini diambilnya dari Nabi SAW. Diriwayatkan dari Jabir, katanya salah seorang dari kami telah mendapat anak lelaki, dia pun menamakannya Qasim. Mereka pun berkata, kami tidak akan kunyahkan, kami tidak akan berikan kunyah kepada engkau memakai nama itu, hatta nas'alan Nabi SAW, sehinggalah kami bertanya Nabi SAW. Baginda pun bersabda, sammu bismi, berilah namaku, pakailah namaku, wala takannau bi kunyati, tetapi jangan kamu memakai kunyahku. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, katanya qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda, pakailah namaku, berilah namaku, tetapi jangan kamu pakai kunyahku, atau jangan kamu beri kunyahku, yakni kepada sesiapa. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, katanya salah seorang dari kami telah mendapat seorang anak lelaki, dia pun memberi nama kepadanya Al-Qasim. Kami pun berkata, kami tidak akan berikan kunyah memakai namanya kepadamu, yakni kami tidak akan memakai kunyah Abul Qasim untukmu. Wala nun'imuka 'ainan, dan kami tidak akan membuat engkau suka, kami tidak akan menggembirakan, menyukakan engkau, yakni dengan gelaran itu. Sahabat itu pun pergi kepada Nabi SAW. Dia menyebutkan apa yang disebutkan oleh sahabat tadi. Baginda pun bersabda, asmi ibnaka Abdurrahman, berilah nama kepada anakmu Abdurrahman. Bab nama Hazn ataupun Hazan. Dengan sanad Imam Bukhari meriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab, dari ayahnya, yakni Musayyab, bahawa ayahnya, yakni ayah kepada Musayyab, telah pergi kepada Nabi SAW. Nabi SAW pun bertanya dia, apa namamu? Siapa namamu? Qala, jawabnya Hazan. Nabi SAW kata, engkau Sahal. Dia pun berkata, aku tidak akan ubah nama yang telah diberikan oleh ayahku kepadaku. Qala Ibnul Musayyab berkata, kerana itulah kesukaran dan kesulitan terus menerus berada di kalangan kami sesudah itu, selepas itu. Dengan sanadnya Imam As-Supatu juga Musayyab daripada ayahnya, daripada datuknya supaya tadi bihadza, yakni bihadzal hadis. Ini bab menukar nama kepada suatu nama yang lebih baik dari nama yang asal. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Sahal, katanya dibawakan Munzir bin Abi Usaid kepada Nabi SAW ketika dia baru dilahirkan. Yani apabila dia dilahirkan, sama ada terus ataupun beberapa hari selepas itu, fa wada'ahu ala fakhidhi, Nabi SAW pun meletakkan di atas pahanya. Abu Usaid duduk dekat Nabi SAW. Setelah itu Nabi SAW sibuk dengan sesuatu di hadapannya. Abu Usaid pun menyuruh
seseorang membawa anaknya pulang, lalu diambil dari atas paha Nabi SAW. Setelah itu Nabi SAW pun selesailah kesibukannya itu, hilang, habis. Nabi SAW pun bertanya, mana budak tadi? Abu Usaid berkata, kami telah menghantarnya kembali, wahai Rasulullah. Nabi SAW bertanya, apa namanya? Abu Usaid berkata, fulan, nama dia sekian, anu, fulan. Qala walakin ismu, dalam setengah nuskahnya dia kata, la, tidak, tetapi namanya ialah Al-Munzir. Maka pada hari itu beliau menamakannya Munzir, yakni Abu Usaid menamakannya Al-Munzir. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Zainab asal namanya ialah Barrah. Maka orang kata kerana nama itu dia menyucikan dirinya, membersihkan dirinya. Fasammaha Rasulullah SAW Zainab. Maka Nabi SAW menamakannya Zainab. Diriwayatkan dari Abdul Hamid bin Jubair bin Syaibah, katanya, saya pernah duduk dekat Sa'id bin Musayyab. Dia pun menceritakan bahawa datuknya Haznan telah pergi kepada Nabi SAW. Nabi SAW bertanya, apa namamu? Dia menjawab, namaku Hazn. Qala, Nabi SAW kata, tidak, bahkan anta Sahal, engkau adalah Sahal. Dia pun berkata, aku tidak akan mengubah nama yang telah diberikan oleh ayahku kepadaku. Ibnul Musayyab berkata, kerana itulah kesukaran, kerumitan, kesusahan sentiasa berlaku di antara kami sesudah itu. Bau man samma bi asma'il anbiya, ini bab orang yang menamakan dengan nama-nama nabi. Anas berkata, Nabi SAW mencium Ibrahim, yakni anaknya yang bernama Ibrahim. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Ismail, katanya, saya berkata kepada Ibni Abi Aufa, sempatkah engkau melihat Ibrahim, anak Nabi SAW? Beliau menjawab, Ibrahim itu mati ketika masih kecil lagi. Kalau ditakdirkan ada lagi, walau qudiya an yakuna ba'da Muhammad, kalau ditakdirkan ada lagi nabi sesudah Muhammad, tentu anaknya itu akan hidup, tetapi tidak ada lagi nabi sesudahnya. Diriwayatkan dari Bara, katanya, bila Ibrahim meninggal dunia, Rasulullah SAW bersabda, inna lahu murdi'an, sesungguhnya dia mempunyai penyusu dalam syurga. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari, katanya, Nabi SAW bersabda, berilah namaku, tapi jangan kamu berikan kunyahku, jangan kamu pakai ataupun berikan kunyahku. Fa innama ana qasim, sebenarnya saya pembahagi, aqsimu bainakum, aku membahagikan mana harta Allah di antara kamu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Hurairah dari Nabi SAW, sabdanya, sammu bismi, sepatu juga, wala tukannu bi kunyati, sesiapa yang melihat aku dalam tidur, yakni dalam mimpinya, sesiapa yang bermimpi bertemu ataupun melihat aku, faqad ra'ani, sesungguhnya dia benar-benar telah melihatku. Kerana syaitan tidak boleh berupa dengan rupaku. Nabi SAW sebagai pembahagi itu sesuai dah kalau nak kira. Di sini juga menunjukkan bahawa kalau seseorang itu nak bubuh nama pun, biar nama yang sesuai dengan sifat dia tu, sifat ataupun keadaan hak kita nak lagu mana. Seterusnya waktu lagi ni, cuma ada tambahan, sesiapa yang mimpi tengok aku, mimpi jumpa dengan aku dalam tidur dia lah, pada ketika tidur, sesungguhnya dia telah benar-benar melihat aku. Syaitan tidak boleh berupa dengan rupa aku. Memang kalau kita mimpi jumpa dengan Rasulullah, lepas tu kita mana tahu, kata Rasulullah. Kalau kita ni berasa sama ada dalam kita mimpi tu, cerita kita tengok tu, orang sebut ini Rasulullah, ataupun orang tu sebagai turut Rasulullah, ataupun tak ada kita nampak dia, tetapi Rasulullah, kita ni berasa Rasulullah dia. Betul dah tu, betul Rasulullah.
Cumanya itu Rasulullah di alam misal. Alam misal itu apa namanya, tubuh misali bagi Rasulullah, bukan tubuh jasadi dia, tidak, tubuh misali. Dan tubuh misali ini dia boleh berubah-ubah mengikut keadaan. Ibarat cermin lah, cermin. Kalau cermin tu orang duduk depan cermin tu comel, nampak comel, molek. Kalau hak bengkok, nampak bengkok. Begitu jadinya. Kalau rupa dia, rupa tubuh dia tetap satu keadaan lagu tu, seperti dalam hadis sebut itulah rupa dia je. Tapi kalau kita melihat Nabi SAW ni pelik, maknanya kita lah yang pelik, bukan dia. Maknanya yang kita kena pakai ialah apa yang tersebut di dalam kitab ni, dalam kitab hadis, bukan hak kita mimpi tu. Kalau kita tengok Nabi SAW hitam legat misalnya, macam orang negro, tidak tu. Tapi kita kena kata hak kita tengok tu betul Nabi, betul. Cuma dia menggambarkan kita. Kalau kita tengok Nabi SAW ni ubah habis rambut dia, tak betul. Hak sebenar, mengikut hak sebenar dalam hadis tak ada sebut lagu tu. Nabi SAW sampai mati rambut dia ni ada beberapa helai saja ubat dia, tak pernah, maknanya semua sekali rambut dia ni ubat. Atau dia botak, tidak botak dia. Kalau kita mimpi tengok dia botak, itu tak betul lah. Itu menggambarkan kita, ataupun menggambarkan masyarakat kita, menggambarkan sesuatu keadaan. Seperti Imam Bukhari mimpi dia berjumpa dengan Nabi SAW, lalak duduk urung, lalak duduk urung Nabi SAW, macam Nabi ni busuk. Adakah Nabi SAW busuk? Jadi Imam Bukhari pun ambil pengebah lalak tu, dia halau lalak. Itu takbirnya, tutup guru dia cerita, engkau satu hari nanti akan membuang, menghalau, menghilangkan perkara-perkara yang tidak baik berkaitan dengan Rasulullah. Yang ni hadis-hadis palsu, kau akan bersihkan hadis ini. Itu maknanya. Rasulullah tu maknanya hadis. Hadis ni banyak tak betul. Jadi Imam Bukhari akan halau. Dia isyarat kepada keadaan. Tak mesti maknanya Nabi SAW betul. Tapi kalau betul-betul serupa dalam kitab ni, iyalah betul. Kalau tak betul sedikit pun tidak. Kalau kita nampak Rasulullah ni rendah sangat, tidak, kita yang rendahnya, kita yang rendah. Itu maknanya Rasulullah di alam misal. Dalam alam misal ni setiap sesuatu di alam dunia ni, alam musyahadah kita ni, dia ada contoh dia di alam yang lain. Misalnya dunia digambarkan di alam misal dengan perempuan. Nabi SAW ditunjukkan perempuan tu bongkok 3. Apa dia? Dunia ni akhir zaman. Isyarat kepada dunia ini sudah berada di akhir zaman. Maknanya kalau kita mimpi kita dapat perempuan, misalnya kita dapat perempuan, boleh jadi kita dapat dunia. Maknanya dunia tidak semesti perempuan, sebab perempuan itu di alam misal maknanya dunia. Susu di alam misal maknanya ilmu. Ikan di alam misal maknanya harta. Kalau kita mimpi boleh ikan banyak, maknanya kita nak boleh pitih banyak, kita nak boleh harta banyak. Itu benda-benda yang seumpama itu. Dan sesiapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja. Kenapa dia mari hadis ni sekali? Ada kalanya orang ni dia nak menunjukkan kelebihan dia, tak ada arah dia rayak dia jumpa dengan Nabi, padahal tak jumpa-jumpa pun. Itu pun orang panggil bohong juga. Tidak nanti buat hadis, tidak nanti reka hadis, lepas tu kaitkan dengan Nabi SAW, baru makna berdusta. Dia tidak mimpi tapi dia kata dia mimpi, walaupun Nabi tu macam mana-mana sekalipun, huduh sekalipun, dia kata dia mimpi, padahal tidak, walaupun huduh. Itu makna berdusta juga, tak boleh. Tapi kalau kita mimpi tengok Nabi huduh, kita cerita tak apa, itu tidak bohong. Tidak bohong tu, sebab kita cerita hak kita mimpi. Hakikat Rasulullah sebenarnya tidak macam tu. Tidak bohong. Begitu juga kalau orang tu mimpi, dia cerita dia berjumpa dengan Nabi, serupa dalam kitab, tapi dia tidak mimpi, tapi gambaran Nabi yang sebenar macam tu lah, macam dia cerita. Sebenarnya dia tidak mimpi, bohong juga.
Sebab dia tak boleh kata dia mimpi, tak boleh main-main. Sebab Nabi SAW kata dah, syaitan tidak boleh berupa aku. Setiap mimpi itu ada alamat, ada maksud dia, ada pengajaran dia. Untuk Nabi SAW, Allah SWT cara nak ubah orang itu dengan cara bagi mimpi lagu tu, ada maksud dia, bukan saja-saja. Jangan main-main. Jangan pula nak cari nama, nak cari kedudukan dengan cara menyebutkan mimpi tu. Dah ada orang alim cerita, kalau mimpi tengok Nabi tak comel, maknanya kita yang tak comel. Dia pun cerita, oh dia tengok Nabi sempurna, support dalam kitab. Ulama kata kalau tengok Nabi itu sempurna, maknanya dia tu pun bagus dah. Dia nak rayak kepada orang dia ni bagus, dia berdusta kalau sekiranya dia tidak betul-betul tengok. Dusta juga tak boleh. Sebab ada maksud di sebalik tu. Seterusnya ni nama ni, anak kepada Abu Musa ni, Nabi SAW pun nama Ibrahim. Nabi SAW pun tahnik. Tahnik ni apa ni, mamah buah tamar tu sikit, lepas tu ambil dengan ujung jari lesek di lelangit kanak-kanak tadi tu. Itu dikatakan tahnik, dan doa keberkatan untuknya. Itulah yang dikatakan tahnik. Dan tahnik ini hak sunnah. Buah tamar tu ada pun asal gelugo gatu gani tu tak ada belaka tu, mengarut belaka tu, itu khurafat. Lepas tu doa bil barakah ni tidak semesti doa ni, mana doa beramai-ramai angkat tangan belaka, tak mesti. Doa tu sebut sepatutnya sambil berkecek. Pernah Nabi SAW duduk di kandang kambing, orang buat pergi, dia pun tidak angkat tangan pun. Dia kata mudah-mudahan Allah SWT memberkatinya. Itu pun doa tu orang panggil. Barakallahu fih, misalnya kita kata doa dah tu. Tidak nanti kata doa ni secara jauh benar, baca goni dulu tertib ni, dah tak ada lagu tu. Itu tidak sunnah Nabi, itu menyusah orang kemudian saja. Dan dafa'ahu ilayya, setelah itu dia pun bagi kepada aku, wa kana akbara waladi Abi Musa. Tetapi kalau nak berdoa dengan angkat tangan pun tak apa, boleh juga. Dengan angkat tangan, lepas tu ramai-ramai berdoa, boleh, tidak salah, harus satu tu. Cuma jangan dibuat sebagai suatu ketetapan. Kalau tak buat lagu tu bahasa tidak sempurna, jangan lagu tu. Sebab apa? Nabi SAW tunjuk macam-macam dah kepada kita. Cara macam ni pun ada, cara macam ni pun ada. Mana tidak susah. Seterusnya anak dia nama Ibrahim, itu anaknya bubuh nama Ibrahim. Seterusnya menamakan anak dengan Al-Walid, boleh ke tidak Al-Walid? Khalid bin Al-Walid. Walid itu makna dianya orang yang banyak anak, Walid. Ataupun orang yang budak Walid yang baru dilahirkan. Maknanya orang yang baru dilahirkan disayangi, dikasihi. Maksud dianya sempurna itulah. Satu lagi Walid dengan makna banyak anak, mudah-mudahan dia akan mendapat anak yang banyak. Mendapat anak yang banyak menandakan dia ni sihat. Kalau tidak sihat, macam mana nak dapat anak? Itu isyarat belaka tu. Boleh ke tidak bubuh nama Al-Walid? Sedangkan ada di kalangan musuh Islam nama Al-Walid juga. Boleh. Jawabnya itulah Imam Bukhari nak cerita ni. Boleh. Sebab apa? Nabi SAW dalam doa dia, Anjil Walid ibn al-Walid. Ni dia ni ayah dia pun nama Walid juga. Kenal sangat nama Walid. Walid boleh pun nama Walid begitu, tak apa. Walaupun kebetulan ada musuh yang bernama Walid, tak perlu kita tukar nama. Asalkan makna dia comel dah. Nak mana kebetulan nama hak tak molek tu. Kalau nak tukar semacam jenuh tukarlah. Sebab ada semua orang hak nama molek, nama Muhammad pun ramai juga hak tak molek. Itulah anaknya. Bau man da'a sahibahu. Ini bab mengurangkan nama, mengurangkan sedikit bilangan huruf dia. Boleh ke tidak? Imam Bukhari nak cerita boleh. Dia di kalangan orang Arab, dia kurang hak mana? Dia kurang hak alif belakang. Macam Aisyu jadi, atau Aisyah, termasuk dalam bab tarkhim tu. Boleh.
Cara dia nak manja, panggil manja, dia panggil macam tu. Anjasha, anju, dia panggil lagu tu. Abahir, dia tidak kata Abah Hurairah. Hak penuhnya Abah Hurairah, Abahir saja. Boleh ringkaskan nama tu. Supaya orang kita terutamanya orang Kelantan kita ni, dia potong hak alik depan. Dia potong alik depan. Orang nama Qadir, Abdul Qadir dipanggil D. Yusuf Suh. Dia buat hak alik depan. Boleh ke tidak? Boleh, tak apa. Asalkan hak rasmi dia, hak penuh itulah. Setelah kita buat tu, mana dianya tak apalah, asalkan tak ada makna gapo pun, asalkan tak molek. Jangan pula setelah buat tu jadi tak molek. Kita duk panggil hak tak molek tu. Itu jangan. Setelah buat tu jadi makna tak molek. Tapi kalau buat pun makna dia tak ada gapo-gapo, tak tahu makna gapo, tak apa lagu tu. Yusuf Suf kita panggil. Tak apa lagu tu. Sebabnya dia marilah. Ya Aisyah, Nabi kata, ya Aisyah. Dia panggil. Lepas tu Anjashah. Ya Anjashah atau ya Anjashu, Anju, macam-macam lagi. Ya Salim, Sali dia panggil. Salu, dia panggil Salu pula orang nama Salim tu. Salim jadi Salih, Salu. Kita potong depan, ambil belakang. Ambil belakang tu pula dia tukar pula. Kalau Syukri, kadang-kadang dia panggil Ri, kadang-kadang dia panggil hak lebih manja lagi, Yi, dia tukar pula. Itu tukar-tukar lagu tu tak apa. Asal dengan maksud baik, dengan maksud lebih mesra. Cuma kena beringat, jangan setelah dipendekkan itu maknanya tak molek. Tak ada makna tak apa. Ada makna tak molek, jangan. Seterusnya kunyah kepada kanak-kanak sebelum dilahirkan. Sebelum apa ni, kepada kanak-kanak, qabla an yulada lirrajul, sebelum seseorang itu mendapat anak. Dia sebenarnya ada dua juzuk. Kanak-kanak kita bubuh kunyah, boleh ke tidak? Beranak-beranak tu kita bubuh nama dia apa dia? Abul Khair. Bubuh nama Abul Khair, Abal Khair selalu. Padahal dia tak ada anak lagi. Abu, Abah tadi kan dia berkait dengan bila orang tu ada anak, barulah dia bubuh Abu tu. Ni kita bubuh nama dia lagu tu selalu. Padahal dia tak ada anak lagi, baru lahir. Nak ada anak lagi mana? Boleh ke tidak? Boleh juga. Baru anak kita bubuh nama Ummu Habibah. Mana dia ada anak nama Habibah lagi? Dia sendiri pun baru anak. Ummu Habibah, Ummu Sulaim. Bubuh nama lagu tu. Nama dia dah lagu. Boleh nak ceritanya boleh. Begitu juga seorang tu dia tak ada anak lagi. Kita panggil dengan apa-apa gelaran kunyah kepada dia. Kita panggil. Boleh juga lagu tu. Boleh kita panggil lagu tu. Misalnya ni adik kepada Anas ni, nama dia Abu Umair. Nabi SAW panggil, ya Aba Umair, ma fa'alad Nughair. Padahal dia ni budak kecil lagi. Maknanya boleh panggil lagu tu. Ini mengikut kebiasaan dalam bahasa itulah. Kebiasaan dalam bahasa itu digunakan macam tu, kita boleh pakai macam tu. Cumanya masalah orang kita ni pelik juga. Jadi tradisi pelik lah. Patut kita ubah tu. Anda tak setuju cara lagu tu, walaupun orang lain setuju pun. Sebab apa? Tak masuk tu. Kita sorai nampaknya, sebenarnya hakikatnya kita sorai. Kita rasa raman dah pupuk kita ni. Sebenarnya pupuk kita saja lagu tu. Iaitu bubuh nama Bukhari, bubuh nama Nasa'i, bubuh nama Tirmizi, bubuh nama Baihaqi, bubuh nama Mawardi, bubuh nama banyaklah yang seumpama itu. Sayuti, ramai orang kita nama lagu tu. Tapi cuba kita pergi keluar negeri, negeri-negeri lain, tak ada nama lagu tu. Tak ada. Sebenarnya tak ada. Di kalangan orang Arab tak ada.
Tak ada. Kalau gelaran apa ni sebagai laqab lain, sebagai kunyah apa lain, waktu tu. Tetapi kalau nama dia sendiri, nama lagu tak ada. Sampai sekarang ni pun orang Arab sendiri tak pakai nama lagu tu. Sebab apa? Sebab dia faham makna dia, kita tak faham. Tapi malangnya orang yang bubuh nama lagu tu orang ngaji juga. Waktu tu jadi keliru tu sama-sama pun. Apabila orang ngaji, dia bubuh tu. Sayuti ni satu bandar namanya Asyut di Mesir. Setiap orang hok duduk situ, lahir di situ, duduk situ orang panggil Sayuti lah. Tak bubuh nama lagu tu pun. Tidak salah, memang dia Sayuti. Supaya kita kata Kelantan ni kan nama negeri. Tiba-tiba duk kenali tu orang sebut Muhammad Yusuf gini-gini Al-Kelantani. Kita pun bubuh nama anak kita Kelantani. Adakah patut nama dia Muhammad Yusuf? Bubuh Muhammad Yusuf lah. Supaya Imam Bukhari itu nama dia Muhammad, bubuh Muhammad lah. Hak tu hak betulnya. Tetapi orang kita dia misalnya bubuh Kelantani, Malaysia. Katakanlah orang alim Malaysia ni Malaysia akhirnya. Dia pun bubuh nama anak dia Malaysia. Tidak nanti bubuh hak tu siapa-siapa pun orang Malaysia orang panggil Malaysia hak tu. Orang Kelantan ni orang panggil Kelantan ni siapa-siapa pun. Tidak nanti bubuh tak kena situ. Bukhari dia Bukhari tu orang Bukhara makna dia. Maknanya orang Bukhara. Tak kira lah siapa-siapa pun. Nama apa pun tak kira. Dia boleh dengan sendirinya hak tu. Bukan pasal bubuh. Tu tak kena. Hak soal kita minat kita kagum dengan dia, kita nak suruh jadi seperti dia, itu soal lain. Itu soal niat kita hak tu. Tapi soal cara tu tak apa kena. Cara tu tak apa kena. Hak niat kita molek tu suku hak tu. Kita nak suruh jadi yang alim seperti dia, hak tu bab lain. Tapi cara bubuh tu tak kena. Sebab itu luar negeri tak ada lagu tu. Kita ni, kawasan kita ni ada lagu tu. Banyak perkara lah hak pasal lagu tu. Hak bukan dari segi nama sajalah, dari segi adat resah, dari segi budaya-budaya lain, tradisi-tradisi lain. Hak sebab asal gelogo ke apa tak di tempat kita itu ada tu. Lain tak ada tu. Orang tak buat benda lagu tu. Tapi kita rasa ramai kita lagu tu buat. Sebenarnya kita hak tu buat lagu tu. Puak-puak kita. Jadi orang luar mari heran. Mana? Jahil sangat puak ni. Dia orang ngajar dia tak ada kau. Nampak duk mengajar sangat. Tapi apa dia tak erti gitu pun. Dia boleh buat kesimpulan hak mengajar pun tak erti juga. Maknanya gitu. Teruk benar kan lagu tu. Itu benda-benda walaupun lagu ni orang boleh baca tu, orang boleh baca, orang luar boleh baca. Bukan satu segi ya, semua segi orang boleh baca. Seterusnya at-takanni bi Abi Turab, memakai kunyah Abu Turab boleh juga. Ini ceritanya. Cerita Sayyidina Ali ni dipanggil Abu Turab dan dia paling senang, paling suka. Inilah cerita asalnya. Anda sudah tulis dah ni cerita pasal Sayyidina Muawiyah tu. Jadi orang duk kata Muawiyah ni duduk maki Sayyidina Ali. Puak-puak ni Bani Umayyah ni duduk maki Sayyidina Ali. Maki di atas mimbar. Jadi ada kepatut maki di atas mimbar Sayyidina Ali ni. Molek kau orang lagu ni. Inilah di antara keburukan dianya. Sebab apa? Sebab dia maki Sayyidina Ali di atas mimbar depan orang ramai. Apabila diselidik-selidik, siasat-siasat, tengok-tengok kata maki lagu mana, dia kata gano. Jawabnya orang tu kata, hak duk kata maki duk sebar tu, dia kata apa turab pada Sayyidina Ali. Itu makna maki. Kawan tu pun kata itu bukan maki, itu dia sendiri pun suka tu nama tu. Tengok di sini dalam Bukhari sendiri. Sayyidina Ali kata hak paling dia suka iaitu apabila dia dipanggil Abu Turab. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sendiri panggil dia lagu tu. Apanya? Dia kata maki, buat dia tak erti. Sebab dari segi bahasa Arabnya asal taribat yaminu, kena tangan kananmu kena tanah, bahas tanah. Kalau kita tak molek lah tu. Hak ni pun Abu Turab, bapak tanah, mana kira-kiranya tak molek lah. Jadi kalau jelepek atas tanah ke apa ni, jenis semua jenis tak molek belaka. Jadi dia kira tak molek, padahal di sini lain cerita. Jadi kita kena tahu cerita hak sebenarnya. Jangan kita buat kesimpulan sendiri. Sebenarnya itu bukan maki itu Abu Turab itu. Itu gelaran kasih kepada Sayyidina Ali. Seterusnya nama yang paling
dibenci oleh Allah tabaraka wa taala, iaitu nama yang paling keji, paling tak molek, iaitu bubuh nama hak besar-besar, menunjukkan kebesaran, menunjukkan apa nama ni, kesombongan. Misalnya disebut di sini Malikal Amlak, raja bagi sekalian raja. Sedangkan raja bagi sekalian raja tu Allah Subhanahu Wa Taala, raja bagi sekalian raja tu. Itu tak boleh. Kalau kita kata sultan bagi sekalian sultan, tak apa. Sebab apa? Sultan tu bukan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Hak nama Allah Subhanahu Wa Taala nya Malik. Malik, Al-Malik, Malikin Nas. Sultanun Nas tidak. Itu kita kena beza. Tapi raja bagi sekalian raja tak boleh, mengelirukan. Dia ada unsur syirik di dalam itu. Ataupun bubuh nama Syahan Syah. Kalau dalam bahasa Farsinya Syah tu makna dia raja. Syahan Syah, raja bagi sekalian raja. Subhanallah lah tu. Dia nak cerita di sini tidak nanti dalam bahasa Arab kau tak bolehnya. Dalam bahasa lain, dalam bahasa Parsi, kau Melayu, kau gapo kau, yang menunjukkan tak ada orang lain mengatasinya. Dan ini adalah sifat yang khusus bagi Allah SWT, maka kita tak boleh bubuh nama lagu tu. Kalau boleh pun, kalau mengikut ulama yang kata boleh pun, kurang molek, makruh, kurang molek. Bab kunyatil musyrik, nampaknya kena berhenti sekat tu. Wallahu a'lam. Wa akhiru. Subhanallah.